Tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Hamka, ayat 15 hingga ayat 16 surah Al-Ma'idah, surah nombor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Ayat 15. Wahai ahli kitab, telah datang kepada kamu utusan kami menerangkan kepada kamu banyak hal dari apa yang telah kamu sembunyikan, dan dia maafkan dari yang banyak lagi. Sungguh telah datang kepada kamu dari Allah suatu cahaya dan kitab yang nyata. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Ayat 16. Dengan kitab itu Allah memberi petunjuk kepada barang siapa yang mengikuti keredaannya kepada berbagai jalan kedamaian. Dia mengeluarkan mereka daripada gelap gelita kepada cahaya dengan izinnya, dan dia menunjuki mereka pada jalan yang lurus. Salah satu perbuatan curang dari ahli kitab di zaman Rasulullah SAW ialah menyembunyikan keterangan-keterangan dari kitab suci. Kalau ternyata akan merugikan mereka bila berhadapan dengan Rasulullah dan agama Islam. Tetapi perbuatan itu tidak membawa hasil yang baik, sebab beberapa dari antara ayat-ayat yang disembunyikan itu kemudian dibukakan oleh wahyu kepada Rasulullah SAW, atau ada orang lain yang mengerti soal itu membukakannya sehingga kecurangan mereka itu ketahuan. Inilah awal mula datang ayat ini. Wahai ahli kitab, telah datang kepada kamu utusan kami menerangkan kepada kamu banyak hal dari apa yang telah kamu sembunyikan. Pangkal ayat 15. Di antaranya ialah seketika terjadi perzinaan di antara orang-orang yang disegani di antara Yahudi itu.
di kalangan Yahudi sendiri menjadi buah mulut perbuatan yang jahat itu. Tetapi pemuka-pemuka mereka tidak sampai hati atau tidak berani menjalankan hukum kepada mereka. Lalu mereka mendapat akal, iaitu meminta hukum kepada Rasulullah SAW. Tetapi oleh beliau diminta supaya mereka menguraikan sendiri apa bunyi hukum itu dalam Taurat. Dalam kitab Ulangan pasal 22 ayat 22 dan 23 diterangkan hukum bagi orang yang berzina, dibunuh dan direjam. Tetapi mereka sembunyikan hukum itu pada Rasulullah SAW. Mereka tidak mengerjakan menurut hukum itu. Malahan pemuka agama mereka yang bernama Ibnu Surya tidak mahu menerangkan yang sebenarnya, sampai datang Abdullah bin Salam yang mengerti Taurat, membukakan bunyi hukum itu, sehingga terbukalah rahsia kecurangan Bani Israel itu, dan akhirnya terpaksa mengaku. Selain dari itu, baik Yahudi ataupun Nasrani sampai sekarang tidaklah mahu mengakui kalau ada isi kitab Taurat dan Injil yang mengandung nubuat dari nabi-nabi yang dahulu terhadap akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Kesaksian-kesaksian itu sampai sekarang masih dapat dilihat dalam kitab-kitab itu, meskipun sudah beribu kali disalin untuk mengelak jangan sampai kedatangan Nabi yang dijanjikan itu mengenai Nabi Muhammad SAW. Misalnya satu catatan dari Injil Yahya atau Yohanes pasal 15 ayat 26. Nabi Isa Al-Masih bersabda, akan tetapi apabila datang penolong yang akan aku suruhkan kepadamu daripada Bapa, iaitu Ruh kebenaran yang keluar daripada Bapa itu, ialah yang akan menyaksikan dari hatiku. Siapa Ruh kebenaran itu? Dalam bahasa aslinya disebut Paraklit, dan di dalam Injil berbahasa Arab disebut Ruhul Haq. Dalam bahasa Indonesia, Ruh kebenaran. Siapa itu? Ruh kebenaran ialah salah satu gelar bagi Nabi Muhammad SAW. Dikatakan dalam Injil Yahya itu bahawa ruh kebenaran itu keluar dari Bapa. Dalam Injil bahasa Arab ditulis Yambat Siku, yang dalam kata lain bisa diartikan memancar atau timbul, iaitu memancar atau timbul atau keluar dari kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Muhammad SAW, Ruhul Haq atau ruh kebenaran, memang benar-benar dengan wahyu yang datang dari Allah telah memberikan kesaksian dari hal Isa Al-Masih yang sebenarnya, lebih lengkap dan lebih benar daripada kesaksian orang lain sesudah Isa. Bahkan lebih daripada kesaksian Lukas dalam permulaan Injilnya. Keterangan tentang kesucian Maryam dan kelahiran Isa Al-Masih dengan lengkap disebut di dalam surah Al-Imran dan surah Maryam. Bahkan dalam keempat Injil tidak ada tersebut bahawa Isa Al-Masih itu bercakap-cakap mempertahankan kesucian ibunya di hadapan orang-orang yang menuduh ibunya itu. Padahal waktu itu beliau baru saja lahir ke dunia dan masih dalam ayunan. Surah 3 Ali Imran ayat 46 dan surah 19 Maryam ayat 30. Alangkah penting dan besar erti wahyu Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW itu untuk memberikan kesaksian tentang Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Sebab di waktu itu timbul dua macam pandangan yang berlebihan terhadap Nabi Isa. Pertama, pandangan kaum Kristian yang menganggap beliau lahir tidak dengan perantaran bapa, lalu beliau disembah dan dituhankan. Di samping itu timbul pula golongan Yahudi
yang menuduh bahawa Nabi Isa itu adalah anak di luar nikah kerana perhubungan gelap Maryam dengan seorang laki-laki di luar pengetahuan keluarganya. Maka datanglah Nabi Muhammad SAW memberikan kesaksian bahawa memang Al-Masih dilahirkan sebagai suatu mukjizat dari Allah, bukan dengan perantaran bapa, melainkan dengan kedatangan Ruh Suci. Tetapi lantaran itu bukan bererti bahawa dia adalah Tuhan, sebab perbuatan dan ciptaan yang lebih ganjil dari itu masih bisa diadakan oleh Tuhan. Tentu saja orang Kristian menolak keras bahawa yang dimaksud dengan ruh kebenaran oleh Al-Masih itu ialah Muhammad, sebab memang mereka hendak terus-menerus mempertahankan bahawa Isa Al-Masih memang Allah dan Isa adalah satu di antara 3 oknum. Pada pasal 16 ayat 12 dan 13 dari Injil Yahya itu juga, Yahya mencatatkan perkataan Isa Al-Masih demikian: banyak lagi perkara yang aku hendak katakan kepadamu, tetapi sebarang ini tidak dapat kamu menanggung dia. Akan tetapi apabila dia sudah datang, iaitu Ruh kebenaran, maka ia pun akan membawa kamu pada segala kebenaran. Kerana ia tidak berkata-kata dengan kehendaknya sendiri, melainkan barang yang didengarnya itu juga akan dikatakannya dan dikabarkannya kepadamu segala perkara yang akan datang. Orang Kristian mengelakkan tafsiran ayat supaya jangan kena mengena dengan Nabi Muhammad SAW. Dan mereka sendiri pun tidak sepakat tentang siapa yang dituju dengan kata Isa Al-Masih ini. Setengah menyatakan bahawa yang dimaksudkan ialah Paulus, tetapi kenyataan menunjukkan bahawa ajaran Paulus adalah sejarah lain yang berbeza sama sekali dengan ajaran Isa dan ajaran Nabi-Nabi yang dahulu. Malahan lebih dekat kepada filsafah Neoplatonism kepada tauhid ajaran Isa Al-Masih yang asli. Dan Al-Masih sendiri tidak pernah pendakwaan sebagai orang Kristian bahawa yang dimaksud dengan ruh kebenaran itu ialah Paulus tidaklah tepat, sebab Paulus tidaklah memberikan kesaksian yang sebenarnya tentang Al-Masih. Setengah orang Kristian lagi mengatakan bahawa ruh kebenaran yang akan datang di belakang hari itu ialah Al-Masih sendiri. Setengahnya pula mengatakan bahawa ruh kebenaran itu ialah Ruhul Kudus, satu di antara 3 oknum yang menjadi pegangan mereka. Kalau memang yang dimaksud itu ialah Ruhul Kudus, nescaya mesti disesuaikan dengan kepercayaan Kristian sendiri bahawa Allah dan Al-Masih dan Ruhul Kudus ialah satu. Kalau memang Ruhul Kudus itu adalah Isa sendiri dan Allah sendiri, guna apa Al-Masih mengatakan bahawa dia akan menyuruhkan ruh kebenaran itu, bahawa dia akan menyuruhkan ruh kebenaran itu datang ke dunia, kalau yang akan datang itu dia sendiri? Dalam sabda Al-Masih itu dijelaskan bahawa ruh kebenaran itu akan membawa kamu kepada segala kebenaran, dan dia tidak akan bercakap di atas kehendaknya sendiri, melainkan barang yang didengarnya itu juga yang akan dikatakannya. Kalau mereka dapat melepaskan daripada kataan dogma yang kaku, nescaya mereka akan meninjau kembali perkataan Al-Masih itu dan membandingkannya dengan pribadi ruh kebenaran yang sebenarnya, iaitu Muhammad SAW, yang kesaksiannya atas Al-Masih lebih lengkap daripada keempat Injil sendiri, ditambah dengan membersihkannya dari tuduhan Yahudi bahawa beliau anak di luar nikah, dan kepercayaan Nasrani yang diputuskan di Nisya bahawa dia adalah Tuhan. Dalam surah An-Najmi, surah 53 ayat 3, jelas sekali diterangkan bahawa yang dikatakan Al-Masih itu
bahwasanya dia memang bukan bercakap atas kehendaknya sendiri, melainkan yang didengarnya dari wahyu juga yang disampaikannya. Tadi di atas sudah kita terangkan ada mukjizat Isa yang tersembunyi, tidak tercapai oleh Matius, Markus, Lukas atau Yohanes. Nabi Muhammad lah yang menjelaskannya itu. Adalah itu penting sekali diketahui. Pertama, beliau bercakap tatkala masih dalam bendungan ibu, membela ibunya kerana dituduh bahawa puteranya dilahirkan di luar nikah. Kedua, Nabi Muhammad SAW juga dengan perantaraan wahyu bahawa adalah satu mukjizat beliau yang lepas dari catatan Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, ialah bahawa beliau dapat membentuk tanah menyerupai burung, dan dengan izin Allah dihembuskannya burung tanah itu lalu hidup dan terbang seperti burung-burung yang lain. Tetapi sungguh pun demikian, mukjizat yang diberikan Allah pada Nabi yang sebesar itu bukan bererti bahawa dialah yang Allah. Sebab segala kejanjilan atas dirinya itu bukanlah atas kuasanya, melainkan dengan izin Allah jua. Sebab hanya Allah yang Tuhan. Perasaan orang banyak seketika Al-Masih memperlihatkan kuasa Allah yang maha besar atas dirinya itu. Pada waktu itu pun memang bukan mengatakan Al-Masih adalah Tuhan, melainkan dijelaskan oleh Matius sebagai ditulisnya dalam pasal 9 ayat 8. Apabila orang banyak melihat hal itu, takutlah mereka itu serta memuliakanlah Allah yang telah mengurniakan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Dokumentasi yang amat berharga dari Matius inilah yang benar-benar melekat dalam hati umat Nabi Isa dikala beliau hidup, yang telah disembunyikan oleh kaum Kristian setelah mereka memutuskan bahawa Isa mati dianggap sebagai Tuhan. Isa mesti dianggap sebagai Tuhan. Dan inilah yang dibongkar rahsianya oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu bahawa setelah melihatnya, orang-orang itu bertambah memuliakan Tuhan, iaitu yang telah mengurniakan kuasa demikian pada seorang manusia, iaitu Isa Al-Masih. Kemudian itu berjumpa lagi dalam kitab Wahyu Yahya pasal 19 ayat 11 sampai ke 15. Maka aku tampak langit terbuka, lalu kelihatan seekor kuda putih, dan orang yang duduk di atasnya bernama Setiawan dan Benar. Maka dengan keadilan ia memutuskan hukum dan mengadakan peperangan 12. Memadakan peperangan. Ayat 12. Maka matanya itu seperti nyala api, dan di kepalanya ada mahkota banyak. Maka ada suatu nama tertulis di kepalanya yang tiada diketahui oleh seorang jua pun, melainkan ia sendiri. Ayat 13. Dan ia berjubah yang dipercik dengan darah dan dinamakan dipercik dengan darah, dan namanya dikatakan Kalam Allah. Ayat 14. Maka segala tentera yang di syurga mengiringkan dia dengan menunggang kuda putih, berkain dengan kain kasar, supaya dengan itu dia memerang segala orang kafir. Maka ia pun akan memerintah mereka itu dengan tongkat besi, dan ialah yang mengirikkan anggur, iaitu kehangatan murka Allah yang Maha Kuasa. Orang Kristian menafsirkan mimpi atau wahyu kepada Yahya ini bahawa yang dimaksudkan dengan orang yang berkuda putih tidak lain daripada Isa Al-Masih, iaitu Yesus Kristus sendiri. Tetapi kalau dibanding riwayat hidup kedua orang Rasulullah itu, Isa Al-Masih dan Muhammad,
pribadi berkuda putih itu lebih menggambarkan pribadi Muhammad daripada pribadi Isa Al-Masih. Dalam Injil tidak pernah disebut bahawa Al-Masih menunggang kuda putih, hanya keledai. Dan dalam sejarah hidup Muhammad ada tersebut bahawa dia mempunyai juga tunggangan kuda putih. Di sini bertemu dan jelas sekali dua nama yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu setiawan dan benar. Kedua nama ini adalah salinan dan kalimat bahasa Arab, iaitu aminan atau syarikan, amin dan sedik. Dalam Perjanjian Baru yang bahasa Arab ialah Abdul Jadid, jelas ditulis aminan wa syarikan. Sekarang tidak dapatlah dielakkan bahawasanya Al-Amin dan As-Siddiq itu ialah nama-nama yang disebutkan oleh masyarakat Arab di Mekah kepada Nabi Muhammad SAW jauh sebelum beliau menjadi Rasul. Bukankah masyarakat Quraisy yang memberikan gelar Al-Amin kerana dia telah dapat memenuhi harapan kaumnya seketika dia dapat mendamaikan suku-suku yang berselisih? Dan bukankah mereka juga yang menggelarkan Syadiq, seorang yang benar atau jujur, kerana baik budinya dalam pergaulan dan jujurnya dalam perniagaan? Al-Amin dan As-Siddiq itu telah disalin yang Perjanjian Baru bahasa Indonesia dengan setiawan dan benar, salinan yang boleh dikatakan tepat. Kemudian itu dijelaskan pula bahawa yang setiawan dan benar itu telah memutuskan hukum dengan keadilan, sebab beliau telah dapat memimpin suatu masyarakat, bahkan mendirikan suatu kekuasaan, sehingga berkali-kali beliau telah menjatuhkan hukum yang adil dan berlaku wibawa hukum itu dengan kuat kuasanya. Sedangkan Nabi Isa Al-Masih tidaklah sampai dapat membentuk kekuasaan itu. Bahkan beliau mengelak dengan kata beliau yang terkenal, berikan hak Allah kepada Allah dan berikan hak Kaisar pada Kaisar. Kerana beliau insaf bahawa tanah airnya di waktu itu di bawah naungan kerajaan Romawi. Dan orang berkuda putih itu dikatakan mengadakan peperangan dan sudah menjadi pegangan hukum sejak manusia beroleh kemajuan kemasyarakatan dan sampai sekarang. Bahawasanya yang berhak mengadakan peperangan hanyalah seorang kepala suatu negara. Dan Nabi Muhammad SAW selama hidupnya, terutama setelah pindah ke Madinah, memang telah mengadakan peperangan. Sedang Isa Al-Masih tidak pernah sanggup melakukannya, meskipun dia pernah berkata, janganlah kamu sangkakan aku datang membawa keamanan di atas bumi ini. Bukannya aku datang membawa keamanan, melainkan pedang. Matius 10:34, Lukas 12:51 hingga 53. Di dalam ayat 12 dikatakan bahawa matanya bersinar seperti nyala api. Dengan siapa gambar ini yang cocok? Kalau kita baca kitab-kitab Injil sendiri dan kita lihat gambar-gambar khayal yang dibuat oleh orang Kristian tentang wajah Nabi Isa, Nabi kita Isa Al-Masih, yang tertonjol pada gambar-gambar itu adalah sifat terpuji yang lemah lembut. Dan kalau kita baca sejarah Nabi Muhammad SAW, maka yang tertonjol pada diri beliau ialah sifat terpuji yang gagah perkasa. Satu hadis mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, dan adalah beliau apabila berpidato merah nyala matanya, seakan-akan beliau hendak mengerahkan tentera. Disebut pula dalam ayat bahawa di kepalanya ada mahkota banyak. Mahkota artinya ialah pakaian kebesaran kerajaan.
Memang banyak mahkota, kekuasaan dan kerajaan yang telah menghiasi kepalanya, iaitu usaha dan perjuangan para sahabatnya yang menjanjutkan perintah beliau, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, Amir bin As, penakluk Mesir, Khalid bin Walid, penakluk Syria, Sa'ad bin Abdul Waqqas, penakluk Persia. Dan murid-murid Isa Al-Masih tidaklah mencapai martabat demikian. Di ayat 15 dikatakan bahawa dari mulutnya keluar yang tajam untuk memerangi orang kafir, iaitu yang tidak percaya kepada Tuhan. Pedang tajam keluar dari mulut, sehingga dengan dia orang kafir dapat diparang. Artinya ialah lidahnya yang tajam memutus leher musuh. Hujahnya yang kuat tidak dapat ditentang. Siapa yang menentang mesti hancur. Dia memerintah dengan tongkat besi, sesuai dengan apa yang diwahyukan Tuhan dalam surah Al-Hadid, iaitu surah besi, surah 57 ayat 25. Bahawasanya besi itu diturunkan Tuhan. Di dalamnya ada kekuatan yang besar dan berbagai manfaat bagi manusia. Di ayat 13 dikatakan bahawa jubahnya dipercik oleh darah. Memang jubah Nabi Muhammad lah yang kena percikan oleh darah dari lukanya sendiri seketika dia diserbu oleh musuh-musuh yang nak membunuhnya di peperangan Uhud, sampai luka tangan dan mukanya dan patah satu di antara giginya, sampai kepalanya sendiri dibalut dengan kain putih. Tidak dapat ditafsirkan bahawa jubah berdarah itu adalah pakaian Yesus, sebab di dalam keempat Injil tidak disebut bahawa jubahnya kena percikan bekas tangannya dipaku, melainkan pakaian dan jubahnya telah ditanggalkan terlebih dahulu sebelum dia disalib, dan setelah dia disalib pakaian itu dibagikan oleh yang menyalibnya dengan membuang undi. Hanya satu yang jadi pegangan kuat orang Kristian untuk menafsirkan orang berkuda putih ini, iaitu ialah Isa Al-Masih, iaitu dalam ayat 13 disebut namanya Kalamullah. Tetapi perkataan Kalamullah itu tidaklah khusus untuk Isa Al-Masih, melainkan untuk sekalian rasul yang diutus Tuhan ke dunia ini, sebab mereka diangkat menjadi rasul adalah atas kehendak dan perintah Kalamullah. Inilah kita kemukakan dua contoh yang sekarang masih terdapat. Semuanya masih tertulis, meskipun ketika memindahkan dari satu bahasa ke bahasa yang lain, kadang-kadang dicuba juga memilih kata-kata yang akan membuat samar maksud artinya yang semula. Namun bila dicari dengan seksama, akhirnya akan bertemu juga. Ini sebabnya maka ditegaskan lagi pada lanjutannya ayat, dan dia memaafkan dan yang banyak lagi. Artinya banyak lagi cara yang dipakai oleh Yahudi dan Nasrani untuk merubah-rubah dan menyembunyikan maksud atau erti dari suatu ayat, tetapi tidak semuanya dibongkar oleh Rasulullah SAW. Beliau maafkan kerana kebesaran jiwa beliau, sebab beliau pun yakin, sebab meskipun bagaimana mereka memutar-mutarkan arti dan merubah dari kitab suci mereka sendiri supaya tersembunyi nubuah Muhammad SAW, namun cahaya kebenaran yang beliau bawa tidaklah akan dapat dipadamkan dengan kedustaan. Dan 5,5 abad terdahulu daripadanya, Nabi Isa Al-Masih telah memberi ingat kepada murid-muridnya supaya mereka menjaga diri daripada segala nabi palsu yang datang menyerupai dirinya seperti domba, padahal di dalam hati mereka seperti serigala. Matius 7 ayat 15. Lalu Nabi Isa menunjukkan alamat
mana yang nabi palsu dan mana yang nabi sebenarnya. Beliau umpamakan dengan memetik buah-buahan, bahawasanya buah anggur tidaklah dapat dipetik daripada pohon berduri, dan buah ara tidaklah dapat dipetik daripada pohon yunak. Sekarang pohon yang di tangan Nabi Muhammad ini telah tumbuh. Hanya rasa kebencian saja yang akan memungkar bahawa yang tumbuh bukanlah pohon yang berduri, yang menghasilkan anggur, atau pohon yunak yang menghasilkan buah ara. Telah beratus tahun orang Kristian dengan segenap kekuatannya hendak meramu memusnahkan seajaran Muhammad ini, namun keperluan mereka tidaklah berhasil, malahan kian berkembang luar biasa. Tiadanya pohon ini memang asal dari Tuhan, bukan khayal buatan manusia. Cahaya sinar cahaya. Setelah itulah datang kepada kamu dari Allah suatu cahaya dan suatu kitab yang nyata. Ujung ayat 15. Sungguh datang kepadamu dari Allah suatu cahaya dan suatu kitab yang nyata. Ujung ayat 15. Berkata sebagian besar ahli tafsir bahawasanya yang dimaksud dengan cahaya di sini ialah nur, ialah Nabi Muhammad SAW sendiri, dan yang dimaksud dengan kitab yang nyata ialah Quran, ialah kitab Al-Quran. Keduanya berjalan berkelindan. Isteri beliau Siti Aisyah ketika ditanyai orang tentang akhlak Nabi telah berkata, akhlak beliau ialah Al-Quran. Kehidupan beliau adalah nur atau sinar yang memancar, yang dapat dijadikan pedoman hidup untuk ditiru dan diteladan. Sedang yang beliau turunkan kepada ummah ialah Al-Quran yang beliau terima sebagai wahyu dari ilahi. Perbuatan dan cara hidup Rasul, baik perkataannya atau perbuatan orang lain yang tidak beliau salahkan, menjadi satu dinamai sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu menjadi penafsiran yang utama dan pertama daripada Al-Quran, kitab yang nyata itu. Sehingga sebelum kita menafsirkan sendiri, hendaklah terlebih dahulu ditilik bagaimana caranya Rasul menjalankan isi kitab yang nyata itu. Kedua pokok ini tidak boleh terpisah. Percaya kepada Al-Quran dengan tidak mempelajari sunnah Rasul belumlah sah. Berpegang saja kepada sunnah pada Al-Quran ditinggalkan tidak pula sah. Keadaan Al-Quran adalah mutlak sebab dia tercatat dengan sah, sedangkan catatan sunnah hendaklah dengan meneliti dan menapis mana yang mutawatir, yang mustafid, yang sahih, yang hasan, yang daif, dan yang maudhu. Sebab sunnah baru tercatat 1 abad setelah Rasulullah SAW wafat. Dari hadis-hadis dan kabar-kabar yang dibawakan sahabat yang sahih sifatnya yang dapat dipertanggungjawabkan, kita merangkaikan Al-Quran dengan sunnah. Dari sumber Al-Quran dan sunnah itulah kita mendapat apa yang dikatakan Islam. Rasulullah wafat, tetapi Al-Quran, kitab yang nyata itu tetap hidup, tetap tinggal, kekal, jadi pedoman hidup kita. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada barang siapa yang mengikut keridaannya kepada berbagai jalan kedamaian. Pangkal ayat 16. Dalam ayat ini diberi ketegasan bahawasanya barang siapa yang taat setia mengikut jalan yang diredai oleh Allah itu, pasti dia mendapat petunjuk dari kitab itu. Yang diredai Allah adalah tidak lain dari jalan yang telah
digariskan oleh Rasulullah. Petunjuk itu akan diberikan Allah dengan perantaran kitab ini, sehingga dapat sampai kepada berbagai jalan kedamaian. Supaya jangan meragukan, hendaklah tilik perbezaan di antara dua kata yang selalu jadi sebutan dalam memeluk agama Islam. Pertama, as-siratul mustaqim, iaitu garis yang lurus. Garis yang lurus itu hanya satu. Kemudian bertemu lagi sabulus salam sebagai jalan kesentosaan atau jalan-jalan kedamaian. Mengapa kalau garis hanya satu dan kalau jalan sampai banyak? Jawabnya ialah bahawa garis yang ditempuh dalam hidup memang hanya satu, tetapi buat sampai ke sana, setiap kita memikul tugas hidup masing-masing dan bakat masing-masing. Ada orang kaya dan ada orang miskin. Ada pegawai, ada tentera dan petani, dan ada pengusaha. Berbagai-bagai tugas hidup kita dan bawaan bakat kita, sehingga kita tidak sama saja hidup yang dilalui. Namun dalam berbagai ragam jalan hidup ini, tidak ada yang terhalang buat menegakkan atau jalan selamat dan bahagia asal dalam semuanya itu kita mencari apa yang diredai oleh Allah. Asal yang diredai Allah itu yang kita harapkan. Maka setiap surah, setiap ayat dan setiap huruf daripada Al-Quran itu akan ditunjukkan rahsianya kepada kita. Dengan jalan demikian timbullah rasa taat tenteram, damai selamat dalam batin. Dan dia mengeluarkan mereka daripada gelap gelita kepada cahaya dengan izinnya. Kegelapan ialah pendirian atau kepercayaan yang tidak sesuai dengan akal, disebut juga bodoh. Dan cahaya ialah apabila akal telah terpimpin menuju kebenaran sehingga sampai kebenaran itu sendiri adalah cahaya. Maka bertemulah kesediaan diri menerima petunjuk dengan cahaya yang disinarkan oleh suri teladan yang diberikan Rasul, sehingga dari sendiri timbullah pantulan dari cahaya itu, maka dia pun bercahaya pula. Semuanya itu dapat tercapai dengan izin Allah. Disebut izin Allah supaya kita tidak lupa dasar tempat kita berdiri, sebab hanya Dia yang akan membimbing kita sehingga bisa sampai ke sana. Dan Dia menunjuk mereka kepada jalan yang lurus. Hujung ayat 16. Setelah hilang gelap, timbullah terang dan cahaya. Apabila cahaya telah terang benderang, mudahlah menempuh jalan yang lurus. Dan Al-Quran tadi tidak pernah lepas dari dalam tangan kita, dari dalam tangan. Kita datang dari segala jurusan, dari berbagai jalan kedamaian dalam jiwa masing-masing menuju satu titik. Dari mana ataupun saja pun kita datang, bakat ataupun yang mendorong kehidupan kita, bidang mana pun wajah hidup yang kita hadapi, namun tujuan semuanya itu hanyalah satu, iaitu sirat, garis lurus. Dan garis lurus adalah jarak yang paling dekat di antara dua titik. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim.